Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri Ruzaini bin Azizan, calon rentas praktikum fasa 2. Saya berpraktikum di SK Jalan 6, Bandar Baru Bangi. Meja pendidikan saya iaitu mata pelajaran pendidikan Islam dan minor pengajian saya iaitu Bahasa Arab. Saya daripada kelas PISMP 7.04. Mari kita teruskan pembincangan pada hari ini. Di sini adalah isi kandungan bagi pembincangan saya pada hari ini, iaitu yang pertama iaitu perancangan dan pelaksanaan, yang kedua dari segi pentaksiran, ketiga refleksi, dan yang seterusnya yang keempat co-curriculum, dan yang terakhir iaitu peranan-peranan lain. Ini adalah isi kandungan dalam pembincangan saya. Seterusnya, yang pertama iaitu perancangan dan pelaksanaan terbahagi pada dua, iaitu pendidikan Islam, dan yang kedua iaitu bahasa Arab. Yang pertama untuk perancangan pendidikan Islam untuk subjek hafazan. Untuk hafazan iaitu di sini hasil pembelajaran untuk hafazan yang contohnya selepas proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama membaca surah At-Takatsur dengan betul selepas aktiviti bacaan bersama guru. Yang kedua, membaca surah At-Takatsur dengan betul dan bertajwid selepas aktiviti talaqi musyafahah bersama guru. Yang ketiga, menghafaz surah At-Takatsur dengan betul dan bertajwid selepas aktiviti guru muda dalam kalangan murid. Seterusnya, strategi yang saya terapkan dalam PDP Pendidikan Islam untuk subjek hafazan, contohnya yang pertama iaitu strategi berpusatkan guru, iaitu suatu guru berpusatkan guru di sini iaitu suatu aktiviti talaqi musyafahah. Murid mendengar guru membaca ayat surah At-Takatsur. Seterusnya, strategi berpusatkan murid di mana aktiviti hafazan seperti guru muda di kalangan murid. Murid berperanan sebagai guru muda. Seterusnya, aktiviti strategi berpusatkan bahan iaitu penggunaan borang senarai semak hafazan, suatu aktiviti guru muda untuk murid menyemak hafazan rakannya. Strategi berpusatkan bahan. Seterusnya, elemen merentas kurikulum EMK. Yang pertama, keusahawanan di mana murid sanggup untuk belajar daripada kesilapan, kesalahan bacaan surah At-Takatsur, dan murid diperbetulkan oleh guru, murid sanggup untuk belajar daripada kesilapan. Yang kedua iaitu adanya nilai murni dalam pembelajaran, iaitu murid membantu rakan yang lemah dalam membaca, menghafaz surah At-Takatsur. Yang ketiga, kreativiti murid itu sendiri. Kreativiti murid dilihat di sini daripada segi intonasi dan lenggok bacaan Al-Quran. Itu contohnya surah At-Takatsur. Bacaan lagu yang digunakan sewaktu membaca Al-Quran juga dikira sebagai kreativiti dalam membaca Al-Quran. Yang seterusnya, pedagogi masa kini dalam pembelajaran ini iaitu pembelajaran terarahkan diri, iaitu berpusatkan murid. Maksudnya murid itu sendiri yang membaca, menghafaz, dan itulah dinamakan pembelajaran terarahkan diri. Seterusnya, kemahiran insaniah iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Antara bahan bantu mengajar dari sewaktu pengajaran surah At-Takatsur, hafazan surah At-Takatsur, iaitu yang pertama, mushaf Al-Quran. Yang kedua, pembesar suara, audio bacaan. Yang ketiga, borang semak hafazan yang digunakan sewaktu aktiviti guru muda. Yang keempat iaitu paparan haba cecair iaitu LCD. Seterusnya, mari kita telusuri untuk bahasa Arab. Tajuk pembelajaran iaitu Baiti Jannati. Baiti Jannati. Ahdafu ta'alum. Fi nihayati ta'alum wa ta'lim. Yatamakin at-talamid min an yaqra'u al-kalimat al-madrusah wa tardiduha qira'atan sahihatan ma'a mura'ah an-nabar ba'da irsyad al-mu'allim. ثانيا يقرأ الكلمات المدروسة قراءة صحيحة ثم تصنيفها بعد التدريب المكثف. أهداف التعلم. Seterusnya,
Kita pergi kepada strategi PDP yang diterapkan dalam subjek Bahasa Arab. Iaitu yang pertama, berpusatkan guru, di mana guru iaitu saya sebagai ikutan dalam menguasai kemahiran membaca. Murid mengikut cara saya membaca dalam bahasa Arab. Murid mengikut cara saya membaca, intonasi, cara sebutan, makhraj huruf yang betul. Murid mengikut sebutir demi sebutir cara bacaan saya, cara bacaan guru. Seterusnya, yang kedua iaitu berpusatkan bahan, di mana penggunaan bahan secara maksimum bagi menguasai kemahiran membaca. Di sini murid menggunakan bahan bantu mengajar yang diberi kepada murid untuk memastikan mereka mahir untuk dapat menguasai kemahiran membaca. Okey, seterusnya untuk elemen merentas kurikulum EMK, iaitu di sini keusahawanan. Murid berusaha untuk melakukan yang terbaik, di mana murid sentiasa memperbaiki mutu pembacaan dalam bahasa Arab. Bahan bantu mengajar untuk bahasa Arab iaitu yang pertama Google Meet, yang kedua Google Form dan yang ketiga kad perkataan. Seterusnya pedagogi masa kini iaitu pembelajaran terarahkan diri, dan yang terakhir kemahiran insaniah iaitu yang diterapkan dalam pengajaran iaitu kemahiran berkomunikasi. Seterusnya kita akan ke segmen pentaksiran. Okey, di sini saya nyatakan cara saya melaksanakan pentaksiran sewaktu di dalam bilik darjah. Itu yang pertama, langkah yang pertama saya merancang, iaitu saya tentukan kaedah pentaksiran yang manakah yang saya mahu gunakan, iaitu yang pertama kaedah lisan, yang kedua kaedah pentaksiran bertulis dan yang ketiga kaedah pentaksiran pemerhatian. Seterusnya, langkah yang kedua iaitu saya melaksanakan suatu proses PDP di dalam bilik darjah ataupun secara atas talian. Iaitu saya menjalankan pentaksiran ke atas murid suatu PDP. Dan langkah yang terakhir iaitu merekod, iaitu saya mencatat pencapaian dan tahap penguasaan murid berdasarkan pentaksiran yang telah dilakukan. Seterusnya iaitu di sini saya lampirkan contoh-contoh pentaksiran pendidikan Islam yang telah saya lakukan, iaitu misalnya contohnya di sini borang hafazan bagi surah At-Takatsur, borang hafazan aktiviti guru muda. Itu seterusnya grup Classroom, Google Classroom untuk kelas saya, kelas pendidikan Islam 4 proaktif. Di sini murid akan hantar segala kerja dan tugasan yang telah saya berikan. Saya boleh memantau juga aktiviti dan penghantaran kerja murid secara langsung. Seterusnya Google Form dan yang terakhir borang PBD iaitu pentaksiran bilik darjah. Contoh pentaksiran bahasa Arab yang telah saya lakukan iaitu aktiviti melalui aktiviti bertulis di dalam kelas. Di sini saya menilai murid cara boleh menulis. Seterusnya Google Form dan yang terakhir iaitu borang pentaksiran bilik darjah kelas bahasa Arab saya. Seterusnya, kita ke segmen yang seterusnya iaitu segmen refleksi. Baiklah, daripada segi portfolio saya telah lakukan dan siapkan, telah lengkap pun. Portfolio saya di sini iaitu fail saya dalam keadaan kemas dan cantik, berbalut, berwarna putih dan segala isi kandungan portfolio telah lengkap dan telah disemak oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing saya. Seterusnya, refleksi PDP saya yang telah saya lakukan setiap kali selepas PDP. Dari segi mata pelajaran pendidikan Islam maupun bahasa Arab. Iaitu aspek yang ditekankan dalam refleksi ini adalah yang pertama dari segi kekuatan pengajaran yang pertama, yang kedua kelemahan dan kekurangan pengajaran dan yang ketiga penambahbaikan terhadap pengajaran. Refleksi penulisan jurnal saya. Jurnal pada setiap minggu saya akan lakukan dan ukilkan dalam my forum berdasarkan isu yang berlaku pada minggu tersebut. Isu yang berlaku terhadap diri saya iaitu contohnya
Pada minggu ke-7, saya menghadapi masalah pengurusan masa sewaktu pengajaran PDPR secara atas talian. Di sini saya menghadapi masalah pengurusan masa. Cara saya mengatasi masalah ni adalah dengan menulis nota kecil yang akan mengingatkan saya tentang masa sewaktu PDPR berlangsung. Refleksi pertengahan praktikum RPP. RPP saya telah laksanakan bersama rakan-rakan guru pelatih yang lain pada minggu ke-8. Saya telah menulis slide dan merakam video pembentangan dan telah pun dihantar di dalam Google Classroom di bawah penyeliaan pensyarah pembimbing saya iaitu Dr. Nur Kartina binti Tawang. Dan kami telah menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh pensyarah pembimbing di dalam Google Classroom pada 2 hingga 3 hari bulan 11 2020. Seterusnya, kita ke segmen yang seterusnya iaitu bahagian core curriculum. Bahagian core curriculum bagi SK Jalan 6, aktiviti keseluruhan aktiviti core curriculum dan penilaian dilaksanakan secara atas talian di aplikasi Google Meet. Seterusnya, kita ke segmen peranan-peranan lain guru praktikum saya selaku guru praktikum di Sekolah Kebangsaan Jalan 6. Yang pertama, pelibatan dengan pihak sekolah. Pelibatan ni aktiviti ataupun sumbangan yang telah dilakukan kepada pihak sekolah. Itu yang pertama, program bacaan Yasin perdana telah dilakukan. Seterusnya, program gotong royong sekolah menjadi pengawas peperiksaan sewaktu peperiksaan berlangsung sewaktu minggu ke-3 minggu praktikum, dan yang terakhir program sekolah hijau. Inovasi yang telah saya terapkan dalam pengajaran dan proses PDP saya iaitu inovasi Smart Silah, di mana murid boleh menggunakan inovasi ini sebagai aktiviti pengukuhan untuk menentukan mat silah pawilah dengan mat silah qausiyah. Di sini saya nyatakan kaedah penggunaan iaitu guru atau murid menggunakan inovasi Smart Silah ini mengikut arahan yang telah ditetapkan, dan inovasi ini sesuai digunakan selepas proses PDP sebagai aktiviti pengukuhan. Seterusnya, inovasi yang telah saya lakukan iaitu inovasi Smart Wheel sesuai digunakan sewaktu aktiviti PDP secara langsung di dalam kelas maupun aktiviti PDPR secara atas talian. Kaedah penggunaan, guru memasukkan nama murid pada setiap bahagian di Smart Wheel tersebut. Guru menekan butang spin untuk memusingkan Smart Wheel dan terpampanglah nama murid yang telah dipilih. Ini memudahkan guru untuk memilih nama murid sewaktu PDP. Guru tak perlu pening-pening kepala untuk pilih nama murid. Tekan sahaja dan terus nama murid dipilih. Dan yang terakhir iaitu projek yang setelah saya lakukan di sekolah iaitu projek laman alam sekitar. Boleh lihat di situ gambar sebelum dan selepas projek dilaksanakan. Daripada kering kontangnya tanah di sekolah tersebut menjadi sesubur-subur laman di sekolah, laman alam sekitar. Laman ini telah kami wujudkan dan hasilkan daripada bahan-bahan alam sekitar, bahan-bahan kitar semula yang telah kami kumpul. Objektif dilakukan projek ini adalah yang pertama, mewujudkan laman yang berasaskan bahan kitar semula, dan yang terakhir mencantikkan kawasan sekolah. Alhamdulillah, projek yang dilaksanakan ini mendapat respon dan pujian daripada warga sekolah, ibu bapa dan guru-guru. Akhirul kalam, hendak berburu keluar kota, seluas alam bumi terbentang. Tanpa guru, siapalah kita, ibarat malam tanpa bintang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.